Assalamualaikum, jumpa lagi di episod Mitos Buah Pinggang seterusnya, episod ke-11. Kali ni saya nak kupas istilah buah pinggang kering. Buah pinggang kering ni kalau tanya doktor memang tak wujud lah. Ya, kalau tanya saya lah ya. Tapi saya rasa saya faham, mungkin rakan-rakan seperjuangan saya ada menggunakan istilah tersebut bila nak menerangkan kenapa fungsi buah pinggang anda atau ahli keluarga anda terjejas. Mungkin elok saya kupas isu itu di sini ya. Jadi apakah yang dimaksudkan bila ada seseorang tu cakap buah pinggang kering? Okey, saya rasa kena mula dari awal. Mula dari awal, orang kata memahami apakah punca-punca kerosakan buah pinggang. Ya. Jadi kerosakan buah pinggang ada dua jenis, kronik dan acute. Ya. Kronik tu yang bila seseorang itu dah lama ada masalah, ya, maksud dia masalah tu dia pernah ada buat ujian buah pinggang dari dulu lebih daripada 3 bulan yang lepas, dan sekarang dia dah ada kerosakan buah pinggang bila bacaan eGFR dia bawah 60 ml per minit per 1.73 meter squared, ya. Jadi yang itu memang kronik. Jadi yang itu seseorang tu dah tahu dia dah lama ada penyakit buah pinggang kronik. Tapi apakah gejala acute? Gejala acute ni tidak boleh disamakan dengan gejala kronik. Ya? Gejala acute ni ada klasifikasi sendiri. Jadi acute ni sebenarnya kalau anda ada gejala buah pinggang acute ataupun kerosakan secara acute, dia boleh baik. Sebab tu ramai yang di dalam social media tu ramai yang tertipu sebenarnya, sebab buah pinggang tak perlu pun rawatan khusus, dan dia sebenarnya kalau anda rawat punca kerosakan, kalau dia acute dia boleh baik sendiri. Jadi saya tak mahu anda selalu yang jurujual cakap tahap ni ke tahap tu. Tak betul tu semua. Kalau kronik biasanya dia tak boleh baik, tapi kalau buah pinggang tu dia boleh baik. Dia tak boleh panggil tahap sekian-sekian, sebab kalau klasifikasi acute buah pinggang, acute kegagalan buah pinggang secara acute, klasifikasi dia lain. Jadi sebab tu saya banyak kali menerangkan isu apa yang jurujual yang duk canang-canang dekat dalam social media atau nak menjual produk anda tu, semua dia klasifikasi dia orang kata ke laut, ya. Jadi saya balik kepada isu kegagalan buah pinggang acute di sini, ya. Jadi kegagalan buah pinggang acute ni dibahagi kepada 3 klasifikasi besar. Dia ada tahap dia. Tahap dia adalah isu lain, ya. Isu tahap tu mungkin anda sebagai masyarakat mungkin tak perlu sangat tahu, sebab dia ada beberapa klasifikasi yang mungkin doktor akan gunakan, ya. Sebab doktor akan klasifikasikan ni nak tahu sama ada anda memerlukan rawatan dialisis atau tidak secara kecemasan, ya. Tapi kalau anda kebiasaannya ada kegagalan buah pinggang acute, bila mana buah pinggang fungsi anda terjejas sedikit, sebentar, sekejap saja, mungkin anda tak perlu rawatan yang khusus, ya. Rawatan yang khusus tu maksud dia kalau ada buah pinggang anda rosak secara acute, anda kena tahu penyebabnya. Bila kita rawat penyebabnya, insya-Allah kegagalan yang acute tu akan baik, ya. Jadi yang ini di klasifikasi besar dia bergantung kepada anatomi buah pinggang tersebut. Buah pinggang anda tu. So buah pinggang ni dia ada masalah pre-renal. Kalau anda belajar anatomi, maksud dia pre-renal, kita bahagi kepada 3, pre-renal, renal dengan post-renal. Okey, saya pergi ke post-renal dulu. Maksud dia post-renal tu kalau ikut anatomi, lepas buah pinggang tu dikumuhkan dan penghasilan urin, dia akan keluar melalui salur ureter anda dan terus kepada pundi kencing dan keluar kan sebagai kencing. Kalau ada masalah-masalah di salur kencing anda, di pundi kencing anda, tak kira lah sebab apa, sama ada sangkut ke, obstruction ke dan sebagainya, itu kita panggil post-renal. Itu pun boleh menjadi kegagalan acute. Saya bagi contoh lah yang kat sini, kalau anda ada ayah anda, ya, yang ada masalah prostat yang bengkak, memang dia boleh block di situ dan anda akan menghadapi masalah nak kencing. Kalau kita selesaikan masalah tu, insya-Allah buah pinggang tu boleh baik dengan sendiri, ya. Satu lagi itu post renal, ya. Klasifikasi yang lagi satu adalah renal. Maksudnya bila anda ada radang, ya,
masalah-masalah dalam buah pinggang tu sendiri. Bila ada radang, anda akan mengalami kerosakan acute yang sementara. Bila mana doktor mungkin akan syorkan anda untuk buat ujian, ambil tisu, ambil biopsi buah pinggang tu, sama ada nak tahu sama ada apa jenis radang yang berada di situ. Itu satu. Dan satu lagi yang saya nak terangkan di sini adalah pre-renal. Maksud dia kegagalan fungsi buah pinggang itu disebabkan saluran darah yang mengalir ke dalam buah pinggang itu terjejas. Ada beberapa sebab di situ dia terjejas, sama ada anda ada jangkitan kuman yang kuat, ya. Bila jangkitan kuman yang kuat ada masalah fungsi buah pinggang, macam-macam lah. Bila anda ada jangkitan kuman tu ada masalah salur darah ke buah pinggang tu. Jadi bila anda ada jangkitan kuman, fungsi buah pinggang anda pun boleh terjejas, disebabkan oleh isu-isu kuman tersebut. Satu lagi, bila anda kehilangan air daripada badan anda, ya, sama ada kita buah pinggang ni kita dalam setiap minit, ya, salur darah yang mengalir ke buah pinggang 4 hingga 5 liter setiap minit, ya. Bila jantung anda pump dan masuk pump darah tu akan melalui buah pinggang. Jadi bila kita hilang air, badan kita tu tak, saya bagi contoh lah, dehidrasi yang terlampau teruk, maksud dia badan anda sangat kering. Katalah anda diarrhea ataupun berak cair, anda makan tak benda yang perut anda berkuman, sebagai contohnya, anda kehilangan air, anda muntah-muntah yang banyak, ya, anda akan mengalami satu situasi di bawah badan anda kekurangan air, dan salur darah anda akan kuranglah, akan mengecut lah, ya. Bila mengecut, bila yang pump ke buah pinggang tu, salur darah ke buah pinggang tu akan kurang punya volume dia, ya, jumlah dia yang ke sana. Jadi bila macam tu, fungsi buah pinggang boleh terjejas sebab tak dapat oksigen, tak dapat salur darah yang dipump di situ. Yang itulah doktor biasanya cakap istilah buah pinggang anda kering. Sebenarnya bukan buah pinggang tu kering, dia bukan kain baju yang kita bersidai jadi kering, tak. Maksud dia badan anda mungkin kering. Saya tengok banyak sangat orang tanya dalam media sosial, buah pinggang saya kering, buah pinggang mak saya, ayah saya kering, apa produk yang saya ambil. Jangan ambil produk apa-apa, ya, kalau buah pinggang tu kering, ya, satu tu sebenarnya mitos, ya. Buah pinggang tu kering maksud badan anda tu, badan seseorang tu, badan pesakit tu kering. Bila kering, doktor akan bagi rawatan, doktor akan bagi air, ya. Doktor akan rawat punca. Katalah anda ada kuman perut yang menyebabkan anda buat berak cair, doktor akan bagi antibiotik, ya. Ataupun anda akan muntah-muntah, mungkin doktor akan bagi ubat di situ, nak tengok kenapa anda muntah dan rawat di situ, ya. Doktor akan rawat penyebab badan anda tu kering. Bila macam tu, doktor akan rawat penyebab dan doktor akan bagi air yang masuk drip, ya, masuk drip pada anda, dan dengan masa yang sama drip tu akan memulihkan perjalanan salur darah ke buah pinggang. InsyaAllah buah pinggang anda akan dapat nutrisi, oksigen dan sebagainya, dan dia akan berfungsi seperti sedia kala. Ya, tak perlu ambil apa-apa produk lah dan sebagainya. Jangan dengarlah benda tu. Kalau sebenarnya kan, kalau anda ambil dalam situasi tu kan, kalau anda ambil produk lagi masalah sebenarnya. Sebab nanti daripada buah pinggang anda baik, jadi macam susah pula nak baik. Yang itu memang sangat-sangat berisiko semasa itu. Dan ada beberapa entiti juga yang menyebabkan salur darah anda mengecil, ya, ataupun macam-macam sebab lah, sama ada anda ada komplikasi kecil manis yang sangat bahaya seperti diabetik ketoacidosis, ya, bila badan anda terlampau kering, ataupun anda ada kuman, jangkitan kuman yang kuat, anda tak lalu makan, ya, anda ialah tak larat, ya, kering, ya, ataupun anda ambil ialah mana tahu anda makan ubat yang boleh mengeluarkan air terlampau banyak dari badan, seperti diuretik, ya, seperti furosemide ke, yang biasa diberi, tapi mungkin semasa tu dosnya mungkin terlebih daripada yang anda perlukan. Mungkinlah, ya. Dan benda ni kita kena balance, ya. Doktor bila anda menghadiri rawatan, doktor biasanya akan tengok keadaan anda, dan juga bila masa temujanji tu doktor akan adjust dan sebagainya. Tapi bila anda anda
tidak sihat ya. Yalah, kita semua ramai rakyat Malaysia ada macam-macam penyakit kan. Bila diserang kuman sebagai contohnya, risiko anda untuk mendapat komplikasi ni sangat tinggi. So seseorang untuk dapat kegagalan buah pinggang secara akut sebenarnya sangat tinggi di Malaysia sebenarnya. Jadi jaga-jagalah ya. Jadi bila doktor kata buah pinggang anda kering tu bukannya buah pinggang tu kering buah pinggang ni bukan boleh disidai, dibasuh, dijemur jadi kering, bukan. Maksud dia salur darah yang pergi ke buah pinggang tu, dia punya volume ataupun dia punya jumlah tu mengecil ya, disebabkan sebab-sebab tertentu ya. Tertentu tu mungkin doktor akan beritahu sebab apa dan doktor akan bagi rawatan. Anda jangan susah-susah mencari di rawatan di luar sana ke, mencari rawatan ini. Doktor tahu apa yang dia buat. Jadi saya harap, saya tak mahu tengok lagi lah yang bertanya di media sosial. Dan kalau anda tak faham ya, bila seseorang tu merawat mak ibu ayah anda ataupun anda ya, tanya baik-baik apa doktor sebenarnya buah pinggang kering tu. Sebab dari segi pemahaman buah pinggang kering tu sebenarnya tak wujud ya. Dia mitos ya. Sebenarnya badan anda yang kering menyebabkan fungsi buah pinggang terjejas kerana buah pinggang tu tak dapat salur darah yang mencukupi. Itu sebabnya. Jadi selalulah berbincang dengan doktor. Saya sangat-sangat haraplah anda semua berhenti bertanya di media sosial ya, sebab kita sebenarnya tak tahu apa masalah anda ya. Saya bagi contoh ya, kalau anda ada kegagalan buah pinggang akut, garam potasium anda sangat tinggi, lepas tu anda pula ikut betul-betul yang saya pun tak tahu dari mana, daripada media sosial. Kalau anda ambil buah-buahan yang banyak ataupun jenis sayuran yang banyak, saya sebagai contohnya, garam potasium anda akan naik melanjung tinggi melangit ya. Yang itu boleh membahayakan nyawa. Jadi baik-baik, hati-hati bila anda bertanya. Saya harap semua orang ya, bila ada masalah kegagalan buah pinggang secara akut, berbincang dengan doktor ya. Dan kebiasaannya kegagalan buah pinggang akut ni jadi tiba-tiba ya, dalam masa beberapa hari. InsyaAllah kalau anda tak kacau dia dan anda cepat menerima rawatan dan doktor tu InsyaAllah doktor akan tahu benda ni. Senang saja. Kami ini adalah orang kata bread and butter, apa yang kami lihat selalu ya. Dan doktor akan tahu apa sebabnya, doktor akan tahu apa rawatannya. Dan saya harap anda percayalah kepada doktor dan ikut apa saranan mereka. Jangan sekali-kali, saya dah ulang banyak kali ni, jangan sekali-kali anda mencari remedy atau ramuan dari media sosial, kerana orang di media sosial tu tidak tahu sebenarnya apa masalah anda. Sebab kegagalan buah pinggang akut ni lain orang lain. Dan sekali lagi saya nak ingatkan, akut dengan kronik tak sama. Jadi bila seseorang memberi saya tengok banyak orang promosi ni promosi tu, dia sebenarnya anda tak tahu sebenarnya dia ada kronik ke, dia ada akut ke, sebab rawatan kedua-duanya sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza. Jadi kalau anda mengikuti apa saranan di media sosial, sebenarnya akan menjadi bahaya kepada nyawa anda. Jadi hati-hati. Dengan itu saya harap anda faham sebenarnya buah pinggang kering tu tidak wujud, tapi hanyalah orang kata doktor tu mungkin nak memberi gambaran kepada anda yang badan anda tu kering ataupun badan sakit tu kering disebabkan sebab tu kena tanyalah sebab lain orang lain. Sebab kan apa benda sebabnya, dan rawatannya kebiasaannya kita bagi air dan rawat puncanya. Jadi anda jangan bimbang, tak payah cari ramuan lain. Just ikut nasihat doktor dan teruskan percaya kepada doktor yang merawat anda. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana mendengar. Saya harap anda subscribe dengan like ya. Tekan subscribe button kat sini dan like dan follow video-video saya yang telah terdahulu, sebab ini dalam episod ke-11, dan video-video saya yang akan datang insyaAllah saya akan hasilkan sedikit demi sedikit siri mitos buah pinggang ini. Dengan itu terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.